Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rohana binti Mat Kia di sini. Okay, saya adalah pesara mengajar kamu matematik kejuruteraan bagi kursus DAM 1C, DKM 1A dan juga DKM 1B. So, tajuk kita hari ini adalah partial fraction. Okay, apa pun jua, selamat berkenalan. Partial fraction ni ada satu topik di mana kamu tak pernah jumpa dekat sekolah dulu. Jadi saya kena tunjukkan kamu secara bervideo. Okay. Dan sengaja saya rekodkan supaya kamu boleh membuat rujukan di kemudian masa. Jadi, pecahan separuh ataupun partial fraction ni kamu tak pernah jumpa waktu sekolah dulu. Dia tak ada dalam matematik tafahan dan juga dia tidak ada dalam matematik moden. Jadi, dia adalah sesuatu yang sangat asing bagi kamu, tapi jangan give up dan jangan risau. Okey, jadi apa yang kamu kena faham dengan partial fraction ni? Apa yang sebenarnya kamu kena buat dengan partial fraction ni sebenarnya? Sebab bagi saya, dalam kita menyelesaikan sesuatu masalah, kita kena tahu kenapa. Okay? Bila kita dapat satu soalan, kita nak kena buat apa. So, sama juga untuk partial fraction ni. Jadi, kamu kena tahu sebenarnya kamu mencari apa. So, kita tengok the next slide itu apa yang ada dekat situ. Okay, go. Okay, kalau kita tengok dekat sini, di slide ni, saya letak apa? Partial fraction. Okay. Ni partial fraction versus algebraic fraction. So algebraic fraction ni saya fokus kepada simplify sebab dia ada kaitan dengan soft partial fraction. So macam mana perkaitan dia nanti kamu akan dapat tengok lah macam mana Okay, kita fokus dulu kepada simplify. Bila kata simplify algebraic fraction, jadinya sepatutnya kamu semua dah tahu bahawa kita akan hasilkan satu pecahan sahaja sebagai jawapan akhir. Okey. Tak kisahlah soalan tu bagi berapa banyak pecahan, tapi jawapan kamu mesti satu pecahan sahaja dan pecahan tu pula mestilah dalam sebutan yang paling ringkas, paling kecil. So kita tengok simplify ni secara sepintas lalu je. Saya tak adalah nak terangkan lebih-lebih sangat sebab tajuk ni kita dah lepas dah dan saya dah open. Okay. Saya dah buka untuk sesi pertanyaan pada minggu pertama pada minggu pertama PMP kita. Okay. Bila operasi kat sini operasi tambah Kenapa saya ambil tambah? Sebab dalam partial fraction biasa dia hanya melibatkan operasi tambah dan tolak saja. Dalam simplify algebraic fraction pula, operasi tambah dan tolak tu kaedah dia sama je. Okay, jadi tak ada isu pun kat sini. So now step yang pertama kita kena samakan denominator. Lepas tu satukan dia jadi satu pecahan. Okay, kat sini kalau you boleh ringkaskan apa-apa yang ada pada denominator tu, you ringkaskan lah. Silap. Okay. So, kalau ada apa-apa yang you boleh ringkaskan pada numerator. Okay. Awak ringkaskan dia. Denominator tu kalau awak rasa nak kembangkan. Kalau tak nak pun tak apa, tak ada isu pun kat sini. Kalau saya memang suka biarkan dia dalam keadaan macam ni. Saya tak suka kembangkan dia. Saya biarkan je. Okay. So, selepas diringkaskan, so ini adalah jawapan kamu. Okay. Ni jawapan ni. So, ini jawapan kamu. So, ini benda yang kamu biasa jumpa. Tak ada isu kat sini. Sekarang kita pergi pada penyelesaian partial fraction. Inilah dianya. Okay, yang ni. Okay, partial fraction. So, kalau kamu tengok ini apa? Ini jawapan untuk simplify algebraic fraction. Ini adalah soalan untuk penyelesaian partial fraction. Okay. Dan apa yang kamu nampak? Saya menggunakan jawapan simplify algebraic fraction tu untuk menjadi soalan bagi partial fraction. Lepas tu saya minta apa? Selesaikan. Dah nak selesai apa? Selesaikan partial fraction ni, kamu kena dapatkan beberapa pecahan yang mungkin bagi menghasilkan partial fraction ni. Okay. Jadi sepatutnya untuk penyelesaian partial fraction ni, jawapan kamu
kamu kena dapat ni lah. Ni, kena dapat ni. Okay, maknanya kamu kena dapat soalan bagi simplified algebraic fraction. Sepatutnya. Okay, dekat sini kita kembali kepada soalan partial fraction ni. Okay, awak tengok pada denominator dia. Okay, ada dua kurungan. Kurungan pertama x tambah 2, kurungan kedua 2x tolak 3. Okay, saya ada tulis apa kat situ? LF. LF adalah linear factor. Sebab dalam partial fraction ni dia ada 3 faktor. Okay, 3 faktor. Dan faktor tu saya akan terangkan di slide yang berikutnya lah. Okay. Jadi, penyelesaian dia. Okay. Disebabkan kita ada dua kurungan, bermaksud kita akan ada dua pecahan. Satu. Okay. Memang kita akan buat macam ni. Kita punya konsep adalah konsep perbandingan. Okay, kalau you tengok 13 x tolak 9 per x tambah 2 2x tolak 3 ni sama dengan A per x tambah 2 tambah B per 2x tolak 3 lah. Okay, so kita fokus pada sebelah sini. Dalam nak selesaikan dia, kita fokus pada di sebelah kanan ni. Okay. Jadinya step dia samalah. Mula-mula kamu kena samakan dia punya denominator. Okay, dah samakan. Lepas tu you kena jadikan dia satu pecahan. Dah jadi satu pecahan. Okay, awak tengok kat sini . Di sini kalau awak tengok, denominator bagi yang 13 tolak 9 ni dah tak ada. Sebab saya bawa ke sini. Dan dia akan jadi daripada bahagi dia akan jadi darab. So kamu boleh hapuskan. Bila dah hapuskan dia akan jadi macam ni lah. Pecahan dah hilang. So bila pecahan dah hilang, kita kena cari nilai A dan nilai B ni. Ni nilai A dan nilai B ini. Pada asal ni kita ada nilai A. Kita ada nilai B. So ini yang kita kena carilah. So now cara nak dapatkan dia, kita assume je. Kita assume x sama dengan negatif 2. So, mana datang negatif 2 ni? Datang dari sini. Awak tengok dekat 13 tolak 9 sama dengan A dan kurungan 2x tolak 3 tambah B. So, ada x tambah 2. So, x tambah 2 ni, kalau kita samakan dia dengan kosong, dia akan jadi x sama dengan berapa? Okay, x tolak x tolak pula tambah 2 sama dengan kosong. So, x sama dengan negatif 2. Okay, so itu datangnya x sama dengan negatif 2 kat sini. Lepas tu, awak x sama dengan negatif 2 ni awak ganti ke sini. Okay, nilai assume tu, kalau awak tengok apa display kat sini, gantikan nilai assume di sini. So, apa cuba nilai assume tu? Assume x sama dengan negatif 2. Assume x sama dengan 3/2. So, semua kita ganti dalam equation ni. So, awak akan dapat A sama dengan 5. Dah dapat nilai A. Awak akan cari pula nilai B. Okay. At the end, awak akan gantikan. So, nak ganti tu. Ingat untuk gantikan awak mesti guna formula ni. Okay. So, awak akan gantikan nilai A sama dengan apa? Nilai B sama dengan apa? So, awak akan dapat jawapan akhir awak. Okay. Jawapan akhir. So, dah dapat jawapan akhir ni. Awak tengok sama tak dengan ni. Tengok balik sama tak. Sama kan. So, itulah konsep dia. Konsep partial fraction. Dan songsangan dia. Okay. Songsangan bagi simplified algebraic fraction. So, dia ada berkaitan dekat sini. Okay, so kalau awak tengok tadi saya ada highlight pasal apa? Pasal tambah atau tolak. By default, formula untuk partial fraction adalah tambah. Okay.
Okay, so saya harap awak faham tentang konsep ni. So, we go to the next. Baiklah. So, di sini saya nak menerangkan partial fraction secara pengenalannya lah. Okay. So, partial fraction ni, dia sebenarnya the first checking dia, kita kena check jenis pecahan. Okay. Dia sebenarnya, dia tak kait dengan partial itself lah. Sebenarnya pada fraction, saya salah je kat sini, saya tertinggal C. Tak apalah. Kamu boleh dengar kan apa yang saya cakap. So, pecahan ni, dia terbagi pada dua. Yang pertama, proper fraction. Yang kedua, improper. So, semua orang tahu proper fraction tu, okay, yang atas lebih kecil daripada bawah. Improper, yang atas lebih besar atau sama dengan yang bawah. So, improper. Cuma, dalam kes partial fraction ni, okay, dalam kes partial fraction, sebab dia melibatkan unknown, okay, dia melibatkan unknown. So, kalau melibatkan nombor semata-mata senang, tapi bila melibatkan unknown, biasanya kita akan ada sedikit masalah. Jadi, caranya, kita akan tengok pada kuasa X, okay, kuasa X. Kuasa X pada numerator, kuasa X pada denominator. So, itu je cara dia. Jadinya, nak tengok kuasa X macam mana? Kita tengok kuasa X yang paling tinggi. Okay. Awak hanya pegang kuasa X yang paling tinggi pada numerator dan juga kuasa X paling tinggi pada denominator. Itu je yang awak pegang. Jadi, bila awak nak check untuk proper fraction, kita ada di numerator lebih kecil daripada denominator. Bermaksud kuasa X yang atas lebih kecil daripada kuasa X yang berada di bawah. Okay. Seterusnya, kalau you tengok pada improper fraction ni, dia ada apa? Numerator lebih besar atau sama dengan. Okay, atau sama dengan denominator. Bermaksud kuasa X yang dekat atas tu lebih besar atau sama besar dengan denominator. Okay. So, hari ni sebab slide saya sebenarnya cover cuma untuk proper fraction je. Okay. Hanya cover untuk proper fraction je. Saya tak buat pun untuk improper fraction. Tapi saya telah share video YouTube yang dibuat oleh kawan saya, Encik Lee Kim Tol. So, awak boleh tengok sebenarnya. Saya dah share kan dekat grup kelas, grup WhatsApp kelas dan juga grup FB satu. Jadinya, okay, kita kembali pada kat sini. Jadi saya dah highlight kat kamu. Kita ada 3 faktor. Faktor tu nak check kat mana? Faktor tu kita check pada denominator, okay. Bukannya pada numerator. Semua kita check pada denominator. Okay. So kita ada linear factor. Kita ada repeated linear factor. Kita ada quadratic factor. So, linear factor. Linear factor maksudnya linear. Okay. Linear equation. Awak ingat je linear factor, ingat linear equation. So, linear equation ni X kuasa 1. X kuasa 1 tak pernah tulis. So, jangan cakap, X tu tak tulis pun, tak ada letak apa-apa nombor. X kuasa 1 memang tak pernah diletakkan nilainya. Dia cuma letak X je. Jadinya kalau you jumpa 3X tambah 2 ataupun X tambah 3, as long as dia ada X kat situ, itu adalah linear. Okay. So, jadi dalam kes kamu kena tengok pada faktor dia. Nama pun faktor kan. So, tengok pada kurungan tu macam mana. Kalau dia setakat X, okay, itu adalah linear factor. So, nanti saya akan terangkan macam mana, okay, perbezaan formula tu. Next slide ada. So, sekarang ni kita nak cerita tentang faktor je dulu. Lepas tu, kita ada repeated linear factor. Okay. Maknanya, dalam kurungan, kita ada, macam awak tengok yang tadi tu kan, slide yang sebelum ni, kita kan letak faktor tu dalam kurungan kan. Jadinya, dalam kurungan tu, masih X kuasa 1, dia adalah linear equation. Tapi, pada kurungan tersebut dia ada kuasa. So, itu menunjukkan pengulangan. Repeated. So, how many times pada nilai yang dia letak kat situ. Kalau dia kata kuasa, kurungan tu kuasa 2, bermaksud 2 kali. Kalau kurungan tu kuasa 3, bermaksud 3 kali. Okay. Jadi, bila kamu buat dia punya pecahan tu, dia masih bermula dengan kuasa 1. So, berapa banyak dia punya pecahan lepas tu bergantung lah.
Seterusnya yang terakhir adalah quadratic factor. So quadratic factor ni jangan cakap tak tahu dan tak ingat. Kita baru je belajar minggu lepas, minggu kedua. Okay, quadratic factor. So quadratic factor berkaitan dengan quadratic equation. So x kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Okay, so dalam quadratic equation pun you pun masih ingat kita ada 3 kaedah penyelesaian. Okay, kita ada factorization. So factorization tu untuk integer atau lebih mudah kita kata nombor bulat. Okay, so melibatkan semua jenis nombor daripada positif hingga negatif. Okay, dan juga untuk pecahan, simple fraction, bukan fraction yang mengarut tu. Lepas tu kita ada quadratic formula dan kita ada completing the square, di mana quadratic formula dan completing the square dia adalah untuk semua nilai jawapan lah. Tapi kita gunakan dia lebih kepada keadaan di mana nilai x tu bukannya integers dan fraction. So untuk partial fraction ni awak kena ingat lah. Kalau quadratic factor tu awak boleh factorkan dia dan dapat nombor bulat. Okay, integers. Dan juga fraction bermaksud ia bukanlah quadratic factor tapi ia adalah linear factor. Okay, untuk kes apa? Untuk kes yang you tengok ia adalah quadratic factor, tapi bila you tekan calculator you boleh factorize dia, so ia adalah linear factor. So ingat benda tu, jangan buat silap. Kalau silap, what happen silap. Faham sendirilah. Okay, so now kita pergi pada improper fraction. Improper fraction, pecahan tak wajar. Dia ada satu step tambahan kat sini namanya long division. Long division ni sebenarnya benda ni kamu pernah jumpa lah. Okay. Operasi bagi betul lazim tu. Tinggalnya kamu jarang guna. Okay. So dalam ni long division ni kalau ada baki. Okay. Saya ulangi, kalau ada baki. Baki yang ada tu kamu akan selesaikan dia secara proper fraction. Okay. So dalam slide ni memang tak ada pasal benda tu sebab saya tak highlight pasal improper fraction kat sini. Saya juga tak highlight pasal long division kat sini. Saya cuma nak highlight pasal partial fraction yang wajar. Okay. Proper fraction. Okay, partial fraction but then proper fraction with 3 factors ni je. Okay. Saya tak cover untuk improper fraction. Itu je. Go to the next slide. Okay, so partial fraction for proper fraction. Lidah saya dah mula berbelit-belit dah nak sebut benda ni. Agaknya sebab hampir-hampir kan. Okay, so now tengok ni. Kita tadi linear factor. Dekat sini saya akan ajar kamu macam mana kita nak buat dia punya formula lah. Okay. Sebab setiap factor tu formula dia berbeza. Okay, kita mulakan dengan linear factor. Okay, LF. So, itu formula dia. Okay, kat sini X kuasa. Okay. Linear factor X kuasa 1. So, 1. 1. Okay. 1. 1. So, dekat sini kita ada berapa kurungan? 2. So, kita pun ada 2. 1. 2. So, dekat sini kuasa 1. Dekat atas X kuasa berapa? X kuasa 0. Okay. Dalam partial fraction ni, bila kita buat formula dia, okay. Kenapa kalau kamu tengok kat sini, saya cuma letak A. Okay, tengok yang ni. Kita letak A per AS tambah B. So, yang ni kita letak B per CX tambah D. Sebab cara yang paling mudah bila awak nak tentukan formula bagi partial fraction, awak just tengok je. Kalau dekat bawah tu linear factor, so bila awak nak decide untuk dia punya numerator tu, dia punya
beza kuasa tu mesti 1. Okay, maksudnya denominator tu kuasa dia lebih besar 1. Jadi kalau you punya faktor kat sini awak tengok X kuasa 1 bermaksud dekat atas, okay, dekat atas ni dia mesti X kuasa kosong. Tapi masalahnya X kuasa kosong ni sama dengan 1. Okay. Jadi sebab tu kita tak tulis X kuasa kosong ni sebab dia 1 kan. Jadi that's why kalau awak nampak dia cuma ada A. Okay. Lepas tu yang pecahan kedua dia ada B je. Okay. So next. Repeated linear factor. Okay. So tengok sikit dia punya ni. Okay. Nampak tak? So ini kuasa 1. Oh. Silap. Tangan tak bedung kan? Okay. So ni kuasa 1. Di sini juga kuasa 1. Okay, so semua ni kuasa 1 lah, bermaksud dalam kurungan ni semuanya adalah linear factor. Okay. Cuma je dia ada, kalau awak nampak pada kurungan yang kedua dia ada kuasa 2. So bila ada kuasa 2, awak tengok dekat sini di sebelah kanan ni, ini adalah untuk kuasa 1. Okay. Ini adalah untuk kuasa 2. So bermaksud kalau awak ada sampai kuasa 3, awak kena tambah lagi lah. Okay, kena tambah lagi lah. Sampai kalau ni dah ada A, B, C, maknanya awak akan ada D dan seterusnya. Okay. So kita pergi yang berikutnya. Quadratic factor. So kita cek yang biasa, ini adalah kuasa 1. Ini adalah kuasa 1. So awak nampak ni kuasa 2 dalam kurungan. Okay, sebab tu dia jadi quadratic factor. So kalau awak tengok sebab dia kuasa 2 dekat atas dia, bila kita create formula, dia adalah X kuasa 1. Tu yang kata dia beza satu kuasa. Dan beza tu, satu kuasa tu, kuasa yang lebih besar tu berada pada denominator. Okay. So, awak kena ingat bila melibatkan quadratic factor, awak kena always check dengan calculator, dia boleh factorize or not. Kalau boleh factorize, bermaksud dia adalah linear factor. Kalau tak boleh factorize, so it means that itu adalah quadratic factor dan kekalkan dia. Okay, so saya harap kamu faham dulu untuk menghasilkan formula ni. Kalau you gagal untuk menghasilkan formula yang tepat, sayanglah sebab dia salah tu tetap salah lah. Sebab tu awak tak boleh buat kesilapan kat sini. Okay, go to next. Baiklah, so contoh yang pertama kita, partial fraction. Okay, saya dah malas dah. Nampak, saya dah buat ringkasan dia. Partial fraction with linear factor. Okay, so apakah soalan kita? So soalan kita solve 8x plus 7 over x plus 2, 2x plus 1. So, ni kuasa berapa? Kuasa 1. Ini juga kuasa 1. So, before that, tadi awal-awal tu, saya ada cakap dengan awak dekat slide yang kita nak check pecahan tu kan. Okay, sebenarnya dalam partial fraction, suka atau tak, awak memang kena check dulu pecahan dia. Okay, so nak check pecahan dia, awak tengok. Dekat atas adalah x kuasa berapa? Ini adalah X kuasa 1. Tapi dekat bawah ni X. Dekat sini 2X. So bermaksud awak ada X kuasa 2. Dekat atas awak ada X kuasa 1. Okay. So dia adalah proper fraction. Bila dah dapat proper fraction baru awak go to next. Go to next untuk apa? Awak check factor dia. So dalam kes ni, sebab X kuasa 1 tambah 2, dia adalah linear factor. So yang berikutnya 2X tambah 1 juga linear factor. Okay, penyelesaiannya.
Disebabkan kita ada dua, kita ada dua faktor pada denominator. Ni satu, ni lagi satu. So kita pun ada dua lah, dua pecahan kat sini. Satu A dan B. Lepas tu apa yang kita buat? Kita samakan dia punya denominator. Dah sama, kita satukan dia menjadi satu pecahan. Lepas tu kita hapuskan dia punya denominator dengan darab silang. So awak hanya ada ini. So apa yang awak nak kena buat adalah awak nak kena cari nilai A. Nilai A ni. Dan juga nilai B. So seterusnya bagaimana kita nak buat? Kita kena assume. Assume adalah apa nilai X yang kita nak kena gunakan. So kita nak assume nilai X ni, konsep kita nak jadikan dalam kurungan ni sama dengan kosong. Sama juga yang ni pun kita nak samakan dia dengan kosong. Bila awak samakan dia dengan kosong, bermaksud nilai perkali tu, dalam kes ni perkali dia adalah A dan B. So, dia akan jadi kosong lah. Jadi, awak tengok yang ni. So, dah assume X. X nilainya apa? So, awak tengok. 2X tambah 1. 2X tambah 1 ni adalah, kita ambil dari sini. Ini 2X tambah 1. So, 2X tambah 1 sama dengan kosong. So, X sama dengan negatif 2. Jadi, yang awak assume tu sebenarnya apa? Assume. Letak je istilah assume. Tapi tak adalah assume membuta tuli sebenarnya. Tak. Lepas tu, bila awak dapat X sama dengan negatif 2, awak akan gantikan. Ganti dekat mana? Ganti. Ganti dalam ni. Awak ganti X sama dengan negatif 2. Negatif 1/2 awak ganti dalam ni untuk setiap nilai X ni. Lepas tu awak dapat. Dapat macam ni. Ni gantilah saya tunjuk betul-betul ni. Step by step saya tunjuk kat awak ni. Ganti. Lepas tu ringkaskan dapat ni. At the end awak dapat B sama dengan 2. So next. Awak dah dapat B sama dengan 2. Awak kena cari partner dia. Partner dia adalah A. So nak assume apa pula? So tengoklah nak dapat nilai A, awak kena jadikan X tambah 2 sama kosong. So awak selesaikanlah. So step yang sama berulang. Step yang sama berulang sehingga awak dapat A sama dengan 3. So dah dapat. Awak dah dapat nilai A, awak dah dapat nilai B, bermaksud lengkaplah sudah. Penyelesaian dia. Cuma nilai A dan B tu nak ganti kat mana? Nilai A dan B tu awak kena ganti. So saya ni memang suka menconteng betul lah. Nilai A dan B tu awak ganti kat sini. Kat sini. Sebab partial fraction ni jawapan dia akhir. Dia mesti dalam pecahan lah. So, ini awak nampak ini jawapan dia. So, saya memang gantikan ke dalam ni lah. So, A kita adalah 3. So, B kita adalah 2. Jadinya, lengkap lah. Untuk soalan macam ni biasanya markahnya 4 ke 5 markah so kita teruskan dengan repeated linear factor. Pesan saya kalau awak tak faham, awak boleh personally PM saya. Menggunakan apa-apa media yang sesuai lah. So next. So now
repeated linear factor. Okay. Repeated linear factor. Saya dah beritahu dah tadi pasal repeated ni. Okay. So, jangan buat silap. So, kita tengok kat sini. Ni kuasa berapa? Ini kuasa 1. Ni kuasa 1. Ini kuasa 1. Okay. Cuma, pada kurungan ni, dia ada kuasa 2. So, bermaksud yang depan ni, X tambah 2 ni adalah kuasa 1. Okay, dia adalah linear factor. Manakala yang belakang ni, yang ni adalah repeated linear factor. So, kita tengok dia punya penyelesaiannya bagaimana. Okay. Okay, tadi saya dah cakap bila repeated linear factor ni, so ada berapa kat sini? 2. So, bermaksud dia akan ada 2. Kalau kat sini kuasa 3, bermaksud di sini dia akan ada sampai 3, 4 dan seterusnya. Okay. So, macam mana kita nak check? Kita nak check dia ni proper ke improper fraction. So, kalau you tengok dekat atas kuasa 1. So, X kuasa 1. Okay, so X yang ni nampak kat sini ada kuasa. So, dia adalah X kuasa 2. Okay, you kena darab dengan dia punya kuasa tu. X kuasa 2. Lepas tu, you darab pula dengan yang ni. Okay, so you akan dapat X kuasa 3. Okay, proper fraction di mana X kuasa 1 per X kuasa 3 lah. Okay, jadi kita pergi pada penyelesaiannya. Ini adalah linear factor. Ini repeated linear factor. So, A per X tambah 2. So, yang ni kita mulakan dengan kuasa 1. Lepas tu kita kuasa 2 pula. Okay. Dah tu kita nak buat apa? Macam biasa, awak samakan denominator. Okay, di sebelah kanan ni. Ni. Semua awak samakan dia punya denominator. Okay, kemudian jadikan dia satu pecahan. Dan akhirnya hilangkan dia punya denominator tu dengan darab silang. Okay, bila dah dapat ni, kita nak cari nilai apa dalam kes ni? Kita nak cari nilai A. Kita nak cari nilai B. Dan kita nak cari nilai C. So, the first step kita assume. Mana yang kita boleh assume, kita assume je. So, kita assume kita ada 2 tempat yang kita boleh assume kat sini. Yang pertama, S tolak 1. So, S tolak 1 sama dengan kosong. Dia akan jadi X sama dengan 1. Lagi satu kita ada X tambah 2. So, X tambah 2 tu sama dengan kosong. Makanya dia akan jadi X sama dengan negatif 2. Okay, mana-mana awak nak buat dulu tak kisah pun. Macam saya asal boleh je So, saya mana sejumpa dulu itu yang saya akan buat. So, apa pun nilai assume awak, so X sama dengan 1 ni, nak ganti kat mana, mesti ganti kat sini. Okay, nilai assume mesti ganti kat sini. Okay, so you dapat C sama dengan 5. Okay, seterusnya. Okay, assume yang berikutnya. So, X sama dengan negatif 2. So, sama juga ganti dalam ni. Okay, so ganti. Awak dapat A sama dengan negatif 1. Okay. Kalau you tengok kat sini, dia ada lain sikit. Sebabnya, kalau awak tengok di formula kita ni. Ni formula kat sini. Walaupun kita ada, walaupun kita ada 3 pecahan, tapi pecahan kita tu, dia berasal daripada 2 kurungan saja. Kalau tengok kurungan yang pertama, X tambah 2. Kurungan yang berikutnya, X tolak 1. Jadi, yang awak boleh assume, cuma 2 nilai je. Awak boleh assume 2 nilai je. So, awak dah pakai X sama dengan 1. Awak dah pakai X sama dengan negatif 2. Jadi, awak dah tak boleh assume dah. Maknanya, maksud saya tak boleh assume tu,
awak tak akan boleh share nilai A, B, C ke apa dengan assume sahaja. Jadi apa yang kita nak buat lepas tu? Okay. Assume X sama dengan apa. So kat sini kita boleh gunakan apa-apa nilai yang belum digunakan. Okay. Apa nilai X yang belum digunakan. So you dah pakai X sama dengan 1. You dah pakai X sama dengan negatif 2. So bermaksud for the next untuk assume yang dekat sini ni, awak boleh pakai apa jua nilai X asalkan dia bukan 1 dan juga negatif 2. So kalau saya akan, okay, saya suka gunakan nilai X sama dengan kosong. So saya pakailah X sama dengan kosong. Bila dah pakai X sama dengan kosong, lepas tu saya akan guna balik nilai X. Okay, nilai X, bukan nilai X. Kita akan gunakan apa yang nilai coefficient. Coefficient tu maksudnya nilai A, B, C yang kamu dah dapat sebelum ni. So dalam kes ni kamu dah dapat A sama dengan negatif 1. So kita pakai balik kat sini. A sama dengan negatif 1. Lepas tu you ada C sama dengan 5. Okay. So ambil juga, pakai juga balik. Jadi bila you ganti kat sini ni, kita akan ganti 3 lah. You akan ganti X sama dengan kosong, A sama dengan negatif 1, C sama dengan 5. Okay, kita kena ganti semua. Dan akhir sekali awak carilah. You akan dapat B sama dengan 1. Okay, so sekarang dah lengkap dah. Awak dah dapat nilai A, dah dapat nilai B, dah dapat nilai C. Okay, so jawapan sama. Kita kena ganti. Okay, tak ada pilihan. Awak memang kena ganti di sini. Tak ada tempat lain yang awak nak kena ganti. So awak mesti ganti kat sini. So ganti nilai A dan B ni. Okay, awak tengok highlighter satu awak ganti dalam ni. So tapi dia bezanya awak kena tulis jawapan tu kat sini lah. Okay, sebagai step yang terakhir. Awak jangan pula tulis jawapan tu dekat sebelah formula yang awak create asal-asal tu. Jawapan mesti berada pada step yang paling akhir dalam penyelesaian awak. Okay. So kita teruskan dengan contoh yang terakhir. Sebab awal-awal tadi saya dah cakap, kita hanya fokus pada proper fraction saja. Saya tak fokus pada improper fraction. Okay, so next. Quadratic factor. Okay. So, kita mulakan dengan check dia punya kuasa. So, ni adalah kuasa 1. Ni check kuasa ni adalah check untuk proper ataupun improper. Okay, so dekat atas X kuasa 1. Di bawah adalah, so ni X kuasa 2. Darab dengan X kuasa 1. So you akan dapat X kuasa 3. Hurufnya kena padam. Kuasa 3 saya tak jadi. So, X kuasa 3. Okay. Kita tengok penyelesaian dia. Okay. Soalan ni memang saya design untuk kuadratik lah sebenarnya. Tapi sepatutnya kalau kamu bila dapat soalan ni dalam penyelesaian matematik, janganlah jadi pemalas. Tolonglah guna kalkulator tu check. Dia ni boleh factorize atau tak. Macam case ni memang tak boleh factorize lah. Sebab saya yang buat soalan ni dan saya memang pilih dah dia memang tak boleh factorize. So dia memang quadratic equation dan mewakili quadratic factor. Okay. So awak nampak ini kuasa. Okay, ini kuasa 1. Disebabkan dia ada 2 faktor. So dia akan ada 2 pecahan. Okay. So lepas tu kita samakan denominator. Okay, jadikan dia satu pecahan. Lepas tu hapuskan dia punya denominator. Jadi macam ni lah bila kita dah hapus tu. Okay. So kita nak cari nilai A, B dan C. Jadinya
kita tengoklah kat sini mana-mana yang kita boleh assume. Assume yang paling simple tu. So, kita cuma ada ini saja. So, jadinya saya pun assume lah X sama dengan 1. At the end saya dapat C sama dengan 5. Okay. So, next. Okay, di sini saya ada kaedah yang berbeza sikit. Awak nampak kat sini setelah apa? Expand. Okay. Selain daripada assume, kita boleh expand. Okay. Biasanya dia adalah gabungan lah. Dia gabungan maknanya expand dia bergabung dengan assume. Sebab jarang soalan tu kita boleh totally assume je. Ada soalan yang kita boleh totally compare coefficient dia ada. Totally assume pun ada. Tapi bagi case quadratic factor ni, dia tak boleh assume semata-mata. Okay. That's why kita kena expand. Okay. So, hasil daripada expansion saya, inilah. Ini hasil daripada expand saya. Okay. Kalau kamu tengok, saya dah groupkan dia ikut dia punya unknown tu lah. Kalau macam ni unknown X kuasa 2, saya dah groupkan siapa yang ada kuasa 2. Ini adalah X sahaja. So, saya dah kumpulkan yang X sahaja. Dan yang hujung ni adalah tanpa unknown. Okay. Yang ni tak ada unknown ni. Okay. Lepas tu, apa yang saya nak buat? Bila dah expand, dah susun cantik macam tu, kita akan gunakan kaedah ni. Okay, kaedah compare ni. Compare coefficient. Okay. So, dalam kes ni, kalau awak baca ni, okay, awak baca dia. Saya tulis apa? Compare coefficient X kuasa 2. So, bila kita compare, bermaksud kita kena tengok di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Memang itu konsep perbandingan. You bandingkan kiri dengan kanan. Okay, kalau you tengok X kuasa 2. Kat sini tak ada X kuasa 2. Okay, kat sini tak ada X kuasa 2. Okay. Bila tak ada, okay, apa yang kita wakili dengan tak ada tu? Kita akan wakili dia dengan sifar. So that's why kalau you nampak kat sini, saya letak sifar X kuasa 2. So benda tak wujud, nilai dia sifar. Okay. Lepas tu saya pun ambil lah. Apa di sebelah sini, di sebelah kanan yang ada X kuasa 2, saya ambil. Okay, so saya tulis lah. Macam ni kosong A tambah 5. 5 ni datang daripada mana? Okay, 5 ni sebenarnya nilai. Okay, yang nilai ni. Saya guna. Okay, saya guna dan saya dapat A sama dengan negatif 5. Seterusnya, kita compare apa ni? Kita compare constant. Okay. So, kalau you tengok dekat sini, ni, untuk sebelah kiri, constant dia adalah positif 7. Di sebelah kanan, negatif B tambah 2C. Okay. So, awak nampak? Ini yang saya tulis kat sini. Okay, C tu ambil balik. C tadi nilai dia 5, awak ganti. Awak selesaikan. So, dapat B sama dengan 3. Okay. Jadi, kita tengok jawapan. Jawapan macam biasa kita tulis di sini. Okay, kita tulis pada formula tu. Awak boleh mahirkan diri awak nanti. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, jawapan. Lambat sikit. Sabar. Okay. So, saya kata jawapan kita mesti tulis berdasarkan formula ini. Okay, formula yang awak buat pada peringkat awal tu. So, kat sini awak kena tulis jawapan awak, nilai A, B dan C awak kena ganti dah ni. So, inilah. Okay. Jawapan akhir. Awak ganti je nilai A, B dan C itu. Okay. Jadi, seperti biasa saya nak cakap kalau ada apa-apa yang awak tak faham ke apa, sila tanya. Okay. Sila tanya, jangan biarkan tak faham macam tu. Dalam buku modul awak ada banyak contoh yang awak boleh rujuk dan tengok. Okay. So, itu saja untuk contoh-contohnya. Okay. So, go to the next. Apa yang ada slide tak akhir ni?
Okay. So tak ada apa, dah di end dah. Apa pun jua, segala kekurangan tu datang daripada saya. Okay. Dan saya harap ianya dapat membantu kamu lah untuk menambahkan kefahaman bagi partial fraction ni. Okay. So untuk improper fraction, insyaAllah kalau sempat, kalau rajin, saya akan buat. Kalau tak, saya akan dapatkan bahan-bahan daripada rakan sejawat saya untuk dikongsikan bersama dengan kamu. Okay. So apa pun cuba ingat pesanan saya. Kalau tak faham, kalau nak tahu lebih, sila PM saya, tanya saya. Okay. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dah. Bye-bye.